Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang isu perkauman dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putrina Akilah binti Ibrahim, nombor matrik 10 DDT 21F2005. Saya bersama ahli kumpulan saya yang lain iaitu Nur Fatin Hazwani binti Muhammad Helmi, nombor matrik 10 DDT 21F2009, dan yang kedua Muhammad Zahrin bin Zainuddin, nombor matrik 10 DDT 21F2017. Dan yang terakhir Muhammad Khairul Anwar bin Muhammad Solo, nombor matrik 10 DDT 21F2060. Kumpulan kami ingin membincangkan tentang tajuk isu perkauman dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pengenalan dan juga konsep. Maksud perkauman. Perkauman merupakan satu bentuk penyatuan yang menggabungkan semua masyarakat majmuk di negara Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa. Perkauman ialah kepercayaan bahawa kemampuan dan ciri-ciri yang dikaitkan dengan manusia adalah berdasarkan kaum dan sesetengah kumpulan kaum itu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Kaum pula ialah sekelompok manusia berdasarkan kualiti fizikal ataupun sosial yang dikongsi ke dalam kategori yang umumnya dilihat berbeza oleh masyarakat. Seterusnya, masalah berkaitan isu perkauman kaum di Malaysia. Yang pertama, sesetengah ahli politik menggunakan isu perkauman dan agama dengan menimbulkan isu stereotip kaum dan agama. Isu yang melibatkan hubungan antara kaum seperti bahasa, agama, tingkah laku sosial dan sebagainya merupakan isu yang amat sensitif sekiranya dibahaskan. Lebih selesa untuk bergaul dengan kaum sendiri, kawasan penempatan tidak wujud percampuran kaum dan etnik lain, masyarakat tinggal di bandar, mempunyai sikap individualistik yang tinggi dan kurang masa menyertai aktiviti kemasyarakatan dan juga aktiviti sosial. Bagi halangan yang ditempuhi dalam mengekalkan perkauman antara kaum, yang pertama ialah beza pandangan berkaitan agama. Sebagai contoh, isu laungan azan menggunakan pembesar suara. Yang kedua, mendesak peningkatan hak orang bukan Melayu. Sebagai contoh, tidak menghayati sejarah tentang hak istimewa orang Melayu. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Sebagai contoh, penyebaran maklumat tidak sahih. Dan yang terakhir ialah sistem pendidikan sekolah vernacular. Sebagai contoh, kurang bergaul antara kaum lain. Cabaran dalam mengekalkan isu perkauman yang pertama melibatkan campur tangan kuasa luar dengan membangkitkan isu hak asasi manusia dan juga kaum di Malaysia meminta campur tangan kuasa luar. Yang kedua melibatkan mentaliti iaitu tanggapan negatif terhadap sesuatu kaum dan juga stereotip. Dan yang ketiga, jurang pendapatan melibatkan persaingan dan juga monopoli pasaran. Seterusnya, tentang cadangan mengelakkan isu perkauman dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Yang pertama ialah menjalankan aktiviti sukan dan permainan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Yang kedua, mengadakan aktiviti kemasyarakatan yang memerlukan setiap kaum mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Dan yang terakhir ialah meraihkan sambutan perayaan kaum-kaum di Malaysia bersama-sama. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya bersama dengan saya Muhammad Khairul Anwar bin Muhammad Solo. Nombor matrik saya 10 DT 21F2060 dari kelas TV. Hari ini saya akan bertanyakan tentang pada Encik Muhammad Zahrin tentang isu-isu perkauman di Malaysia yang semakin meregang dan juga berpecah belah.
Boleh ya? Okey, pada pendapat anda tentang isu-isu perkauman di Malaysia pada masa ini. Pendapat saya, isu perkauman di Malaysia sekarang terlihat lebih negatif. Hal ini terjadi kerana banyak pergaduhan dan pembelahan antara kaum di Malaysia. Okey, soalan yang kedua adalah mengapakah rakyat pada masa ini lebih mengeruhkan serta meregangkan perpaduan di Malaysia ini? Kerana mentaliti rakyat Malaysia sendiri yang lebih mementingkan kaum sendiri daripada kaum lain. Bagaimanakah generasi muda dapat membantu masyarakat di Malaysia untuk mengeratkan lagi perpaduan ataupun yang telah berpecah belah inilah? Generasi muda lebih perlu menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat lain daripada kecil hingga ke besar. Pada pendapat anda, apakah yang perlu kita buat untuk mengeratkan lagi perpaduan di Malaysia ini? Bagi saya, kita mestilah menghormati kaum dan agama lain. Okey, Kemudian kita harus mendidik generasi muda untuk berkawan dengan kaum yang lain. Kita tak perlu gaduh pun, tak perlu untuk menghina bangsa lain, agama lain. Kita tak payah bermusuh langsung lah. Daripada segi politik ke. Okey, itu sahaja daripada anda, Encik Muhammad Zarin. Sekian, terima kasih. Dan saya akan pergi seterusnya kepada Encik Hafiz Zahri. Encik Hafiz Zahri, boleh dengar ke? Okey, saya ingin bertanyakan soalan yang sama dan juga mungkin pendapat anda berlainan tentang isu-isu perkauman di Malaysia yang semakin meregang dan juga berpecah belah. Okey, soalan saya yang pertama, pada pendapat anda tentang isu-isu perkauman di Malaysia pada hari ini. Isu yang boleh dikatakan pada hari ini kebiasaannya kita nampaklah kan yang masyarakat kita ni ada memilih dari segi kaum lah. Maksudnya kalau kaum Cina dengan kaum Melayu tidak sahabat dan kaum India pun tidak sahabat. Maksudnya mereka hanya mementingkan kaum mereka sendiri. Okey, pendapat saya yang bukan pendapat saya lah, soalan yang kedua, mengapakah rakyat pada masa ini lebih mengeruhkan lagi serta meregangkan perpaduan ini? Kebiasaannya zaman yang teknologi macam ni, kita tahulah kan penggunaan handphone, penyebaran segala media sosial yang menyebabkan lagi isu-isu ini lebih meregang. Dan kebiasaannya masyarakat kita ni tak mengambil penting langsung terhadap benda. Okey, soalan yang ketiga ni, bagaimanakah generasi muda dapat membantu masyarakat ataupun kaum di Malaysia ini untuk mengeratkan lagi perpaduan? Bagi pendapat saya lah kan, generasi muda ni perlulah banyak bersosial ataupun berboraklah dengan kaum yang lain supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim dengan kaum-kaum yang lain lah. Antara yang boleh dikatakan adalah ibu bapa juga perlu dalam peranan dalam hantar anak ke sekolah yang bercampur. Sebagai contoh, sekolah biasa, aliran biasa yang bercampur dengan sekolah India, orang Cina, orang Hindu dan orang India. Hal ini boleh membolehkan lagi generasi muda ni dapat mengeratkan lagi hubungan dan memperkukuhkan lagi lah antara kaum di Malaysia. Okey, soalan saya yang terakhir adalah, pada pendapat anda, apakah yang perlu kita buat untuk mengeratkan lagi perpaduan di Malaysia ini, ataupun yang kita tak boleh nak Malaysia yang semakin meregang dan juga perpaduan berpecah belah ni? Pada pendapat saya kan, kita perlulah kurangkan penggunaan teknologi ataupun kita menggunakan alatan teknologi ini kepada benda yang betul, supaya lebih kita bolehlah menginputkan masyarakat kita
menciptakan perpaduan lah. Itu yang pendapat saya lah. Okey, itu saja daripada Encik Hafizari dan juga daripada kami semua tentang isu-isu perkauman dan juga perpaduan di Malaysia ini. Sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Rumusan yang dapat disimpulkan daripada tajuk ini ialah perpaduan kaum wajarlah menjadi misi yang penting dalam mewujudkan keharmonian, mengelakkan isu perkauman serta sikap toleransi juga perlu dijadikan asas sebagai rangka bagi perpaduan kaum dalam sesebuah negara. Secara tuntasnya, diharapkan agar seluruh rakyat Malaysia bersatu padu dalam mewujudkan negara yang harmoni dalam pelbagai aspek kemasyarakatan dan mengambil segala iktibar daripada masa lalu untuk dijadikan sebagai pengajaran bersama dalam mencapai apa yang ingin dikecapi pada masa hadapan.